Jadi seperti mana yang kita janjikan, kita akan bercakap mengenai situasi kes COVID-19 di negeri Selangor. Secara khususnya, bagaimanakah persiapan hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dalam menguruskan dan juga orang kata merawat pesakit-pesakit COVID-19. Salah satu hospital yang kita tahu memang ramai sebelum ini, dan apabila berlakunya peningkatan kes COVID-19 juga begitu ramai yang berada di sana sekarang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Hospital Tengku Ampuan Rahimah ini juga masih lagi menerima pesakit-pesakit untuk pembedahan elektif dan sebagainya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kesibukan yang terpaksa dialami oleh petugas yang berada di hospital ini, memandangkan kita melihat kapasiti di Hospital Sungai Buloh dan juga PKRC di Maj semakin kritikal. Apakah peranan dimainkan oleh mereka ini? Jadi kami bawakan di studio Dr. Haji Zulkarnain Haji Muhammad Arawi selaku pengarah Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Khabar Doktor, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Jadi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, pastinya pihak hospital salah satu pihak yang sangat-sangat sibuk dalam menguruskan pandemik COVID-19 ini. Setahun lebih kita berhadapan sehingga hari ini. Bagaimanakah persiapan pihak hospital Tengku Ampuan Rahimah dalam menguruskan dan juga menerima pesakit COVID-19 ini, terutama apabila kita menghadapi jangkaan kes akan terus meningkat dalam beberapa minggu ini? Terima kasih Cik Ridwan atas soalan tersebut. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah menjemput saya sebagai pengarah Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Sebenarnya saya baru lagi menjadi pengarah di hospital ini. Sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya sekarang ini negara sedang mengalami gelombang yang keempat di mana terdapat peningkatan kes, dan semalam difahamkan bahawa kes telah melebihi 9,000 kes bagi seluruh negara. Untuk negeri Selangor pada 26 hari bulan Mei terdapat 2,447 kes, dan daerah Kelang pada ketika itu mencatatkan sebanyak 313 kes. Jadi untuk itu kita telah bersiap sedia sebagaimana yang telah diarahkan oleh pengarah kesihatan negeri Selangor. Jadi ward-ward yang terdapat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah telah di-repurposekan. Maknanya telah ditukar fungsi daripada ward biasa menjadi ward ICU. Setakat hari ini, Hospital Tengku Ampuan Rahimah telah menyediakan sebanyak 51 katil ward ICU dan ward COVID biasa sebanyak 189. Setakat ini, keadaan masih lagi terkawal di mana kadar BOR 98.3%. Dalam pada itu kita masih lagi standby katil pada bila-bila masa untuk menukar fungsinya sebagai ICU. Doktor, kalau kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, penggunaan katil secara umumnya sudah mencapai 113%. Tapi di Hospital Tengku Ampuan Hafzan sudah mencapai 117%. Jadi mana kita sudah melebihi kapasiti 100% itu. Bagaimana persiapan petugas barisan hadapan, petugas KKM yang berada di hospital tersebut menggerakkan pesakit-pesakit ini dan juga menerima lebih ramai pesakit selepas ini? Kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Tan Sri DG memang benar, dan kami pada setiap masa memang sentiasa bersedia untuk menukar sebagaimana yang telah saya katakan tadi, menukar pada bila-bila masa ward-ward biasa ini kepada ward ICU sebagaimana yang saya telah nyatakan tadi. Dan berkenaan dengan staf yang terdapat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, pihak kejururawatan sentiasa bersedia untuk menggilirkan staf-staf yang ada daripada ward biasa ke ward COVID-19, dan mereka ini akan diberikan rehat setelah bertugas selama 2 minggu dan diambil alih oleh staf yang lain. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, memanglah sindrom kepenatan itu tetap ada, walau bagaimanapun mereka ini tetap bersemangat untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik
kepada rakyat Kelang khasnya. Jadi sering kali kita berbincang mengenai pengurusan pesakit COVID-19 itu sendiri. Saya rasa kita tidak boleh terlepas untuk juga berbincang mengenai pengurusan frontliners ataupun petugas-petugas barisan hadapan. Kalau di hospital, doktor, jururawat, pegawai farmasi dan sebagainya. Di pihak hospital sendiri, bagaimana untuk menguruskan mereka, terutamanya apabila sudah menghadapi setahun lebih ini, saya pasti sudah ramai yang mengalami fasa burnout dalam pekerjaan mereka. Apakah yang dilakukan oleh pihak hospital bagi memastikan motivasi mereka sentiasa berada pada paras maksimum untuk terus berjuang dalam pandemik ini? Itu yang saya katakan tadi. Mereka ini akan diberikan bekerja untuk tempoh 2 minggu dan selepas daripada itu kita akan menggilirkan tugas itu kepada staf yang lain. Jadi turnover itu tetap akan berlaku secara berterusan. Jadi sedikit sebanyak sindrom burnout itu dapat dihindarkan. Dan selain daripada itu mereka ni memang yang kita letakkan bertugas di barisan hadapan ini adalah mereka yang mempunyai semangat yang begitu kental untuk menghadapi saat getir ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada staf saya yang telah memberi perkhidmatan yang terbaik tanpa mengenal penat lelah. Kalau doktor boleh kongsikan, di Hospital Tengku Ampuan Rahimah ini masih ada lagi pesakit non-COVID. Maksudnya selain daripada pesakit COVID yang berada di ICU, yang memerlukan peran pemantauan rapi dan sebagainya. Jadi bagaimana mobilisasi petugas jururawat ataupun doktor di sana untuk memastikan agar mereka boleh memberikan perhatian yang khusus juga untuk pesakit bukan COVID-19 ini dan juga temu janji pemeriksaan sebagainya? Di Ashtar tidak ada masalah. Kita mempunyai staf yang agak besar, kurang lebih 5,000 kaki tangan. Bagi pesakit-pesakit yang bukan COVID, kita masih lagi meneruskan perkhidmatan kepada mereka. Untuk makluman bagi tahun 2020 sehingga Disember, Ashtar telah memberi rawatan kepada lebih 300,000 pesakit pada masa itulah. Dan mereka ini masih lagi kita teruskan perkhidmatan bagi kes-kes yang memerlukan pembedahan. Kita akan menyumberluarkan kepada hospital-hospital swasta yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pada minggu ini kita telah memulakan memberi rawatan kepada kes-kes yang memerlukan pembedahan di hospital swasta. Kalau kita lihat di Kacang TV sekarang, itu adalah situasi yang berlaku di Hospital Ashtar. Jadi, adakah pemakaian PPE di kalangan petugas-petugas di hospital itu diwajibkan untuk semua jenis keadaan pesakit? Contohnya kalau macam pesakit itu berada di pada wad kanak-kanak ataupun wad orang tua, adakah pemakaian PPE juga diwajibkan kepada petugas kesihatan untuk merawat mereka? Ya, betul Ridwan. PPE memang wajib dipakai oleh setiap petugas bergantung kepada di mana mereka bekerja. Kalau sekiranya mereka bekerja di ward-ward COVID, mereka wajib memakai full PPE, iaitu menggunakan PPE sepenuhnya. Bagi kawasan-kawasan seperti di klinik yang bukan COVID, mereka wajib mengikut SOP seperti menjaga penjarakan dan memakai mask pada setiap masa dan juga menggunakan hand sanitizer. Setakat ini di Ashtar ada berapa ramai pesakit COVID-19 yang sedang dirawat? Okay, setakat pagi ini di Hospital Tengku Ampuan Rahimah kita telah menyediakan 240 katil. Daripada jumlah tersebut untuk ward ICU telah mencapai 100%. Kemudian daripada ward COVID yang biasa mencapai 97.8%. Jadi kita masih lagi berupaya untuk mengawal kemasukan pesakit-pesakit COVID
ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Di Hospital Tengku Ampuan Rahimah saya wajar memuji sebelum kedatangan saya mereka telah di Jabatan Kecemasan dia ada satu sistem di mana mereka boleh mengesan kemasukan berapa ramai pesakit COVID ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Daripada sini jika sekiranya terdapat kemasukan yang ramai seperti gelombang yang pertama, pada masa itu Jabatan Kecemasan akan alertkan bilik gerakan yang beroperasi 24 jam di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Jadi sistem monitoring ini kita panggil bed watcher, di mana secara real time kita akan melihat pesakit-pesakit yang dirawat di Jabatan Kecemasan dan juga pesakit-pesakit yang perlu dimasukkan ke ward. Begitu juga pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan, trauma dan sebagainya, mereka tidak diabaikan. Rawatan akan diteruskan terhadap pesakit-pesakit ini dan kita juga menyediakan kemudahan ICU untuk pesakit-pesakit non-COVID pada masa yang sama. Jadi sedikit perincian untuk kita semua. Jumlah pesakit mengikut kategori yang sekarang berada di HTAR. Kategori 1 adalah 1, kategori 2 10 orang, kategori 3 40 orang, kategori 4 155 dan kategori 5 30 orang. Itu yang telah pun dikongsikan oleh laporan bilik gerakan bencana HTAR pada jam 6 pagi sehingga 30 Mei 2021 dan jumlah pesakit pending sebanyak 5 dan menjadikan 98.3% total BOR. BOR itu stand for what? Kadar penggunaan katil. Kadar penggunaan katil. Sudah jadi maknanya ada lagi katil yang kosong untuk pesakit-pesakit ni untuk kita standby untuk dimasukkan ke ward. Maksudnya katil yang kosong untuk di-standbykan kepada pesakit COVID-19. Pesakit COVID dan juga yang memerlukan rawatan ICU dan juga ward biasalah. Kalau kategori 5 itu bermaksud mereka memerlukan bantuan alat pernafasan. Untuk penerimaan pesakit COVID-19 ini, adakah pihak daripada HTAR menerima arahan daripada KKM ataupun mengikut keadaan semasa daripada pesakit yang datang ke HTAR untuk rawatan selanjutnya? Arahan daripada KKM memang sentiasa kita terima. Sebelum daripada itu, sebagaimana saya beritahu tadi, jadi ward-ward biasa ni kita akan repurposekan menjadi ward ICU. Jadi kalau kita lihat di situ kategori 4 dan 5 memang ramai. Yang ini pada bila-bila masa mereka akan menjadi semakin teruk dan memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan kementerian sentiasa prihatin dan memberi segala kelengkapan seperti peralatan sebagaimana yang saya beritahu tadi, iaitu mesin ventilator dan juga alat-alat sokongan untuk melengkapkan peralatan yang terdapat dalam ICU. Jadi kalau kita lihat kategori 4 155 orang, kategori 5 30 orang. Jadi perbezaan. Ya, ini dia Ridwan yang membimbangkan kita. Ya. Apakah risiko jika mereka sudah pun dikenal pasti berada dalam kategori ini? Ya, mereka ni jika sekiranya rawatan awal diberikan kepada mereka ni kita boleh reverse balik menjadi kategori 3, 2 dan 1. Kebanyakannya saya beri nasihat kepada masyarakat di luar sana, jika sekiranya kita mendapat simptom ataupun tanda-tanda awal COVID-19, maka segeralah mendapatkan rawatan doktor. Mungkin ada sikit nasihat daripada doktor sendiri untuk mereka yang bakal mendapatkan pembedahan elektif di HTAR ataupun buat pemeriksaan dan sebagainya. Pasti sekarang ni melalui sistem temu janji lah ya. Tapi pasti akan ada langkah-langkah yang perlu dilalui oleh mereka juga sebelum menghadirkan diri ke HTAR. Mereka akan kita akan buat prosedur biasalah pada musim COVID ni. Kita akan buat screening untuk COVID test dan masa untuk mereka menjalani pembedahan akan diberitahu dan akan diaturkan.
Bagi mereka-mereka yang bukan kecemasan, sekarang ni dalam proses pertama kita bekerjasama dengan hospital MSU, Management and Science University. Kita telah mulakan pembedahan elektif. Pada fasa kedua untuk kes-kes yang mengidap penyakit kanser juga akan dilakukan di sana dan seterusnya. Jadi jangkaan kes kita akan mencecah 13,000 kes seperti mana yang telah pun dilaksanakan di Hospital Kepala Batas. Mereka wujudkan ICU Medan. Jika kes terus berlarutan, terutamanya di Selangor dan juga Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ini, adakah perkara sama juga akan dilakukan? Dari segi pengurusan risiko pihak hospital pula bagaimana jangkaan selepas ini? Saya menjangkakan jika sekiranya situasi tidak dapat dikawal, maka bantuan daripada Kementerian Pertahanan diperlukan, iaitu membuka Hospital Medan. Tapi di Selangor ni kita bernasib baik sebab di Selangor banyak hospital yang besar dan mempunyai kapasiti yang cukup untuk memberi rawatan yang terbaik kepada rakyat negeri Selangor. Mungkin sedikit pesanan ataupun nasihat daripada doktor sendiri untuk mereka yang ingin mendapatkan rawatan di H-Star supaya lebih berjaga-jaga. Adakah mereka perlu melakukan swab terlebih dahulu sekiranya mereka ingin ke sana ataupun sebaliknya? Yang saya sebutkan tadi, bagi kes-kes yang untuk mendapatkan pembedahan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, mereka akan melalui proses sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, iaitu melakukan ujian saringan sama ada RTK, Rapid Test Kit ataupun ujian PCR. Bagi kes-kes yang tidak memerlukan rawatan pembedahan, mereka perlu mematuhi perkara-perkara sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Kena pakai pelitup muka, jaga penjarakan sosial dan juga sentiasa menggunakan sanitizer. Itu dia pencerahan kepada kita tentang kesiapsiagaan H-Star Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dalam menguruskan pertambahan pesakit COVID-19. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haji Zulkarnain Haji Muhammad Rawi selaku pengarah Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Selepas ini antara bantu kami dengan lockdown sendiri adalah antara mesej yang kita sentiasa wawarkan kepada anda tentang apa yang kita perlu lakukan. Bukan sahaja kita bergantung kepada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ataupun arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memaksa kita, tetapi tugas kita sendiri pun sebenarnya adalah untuk memaksa diri kita untuk berlaku jujur dan juga lakukan apa sahaja demi memastikan kita mampu melawan COVID-19.